Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Jadi ini adalah perkongsian yang seterusnya daripada SRTV di mana ia bercerita mengenai lebih kurang cerita kosong lah, cerita kedai kopi. Okey, lebih kurang macam tu, dan aku sendiri pun telah menjanjikan lah akan mengeluarkan video ni. Ianya akan bercerita mengenai statement yang dikeluarkan oleh JP sendiri mengenai keberadaan juga status squad. Minta maaf macam ada bunyi sikit, aku dengar tu dari mana datang bunyi tu. Status squad Sabah FC, apa yang perlu kita ambil tahu dan apa yang perlu kita bersedialah. Okey, lebih kurang macam tu. Dan ini adalah aku buat secara freestyle saja, tidak ada skrip, tidak ada point apa-apa. Jadi kamu dengar apa yang cuba aku kongsikan di sini dan kamu boleh letakkan pendapat kamu pula di ruang komentar selepas saja selesai penonton video ni. Sebelum tu, next perlawanan Sabah FC untuk saingan Liga Super akan berlangsung pada 26 Oktober jam 5 petang menentang Immigration, dan ini dalam bukan satu lagi perlawanan away untuk Sabah FC, dan ianya juga berkait lah, aku kaitkan apa yang akan aku bincangkan ni dengan perlawanan ni. Okay guys, so news ni dikeluarkan selepas saja kita memenangi perlawanan menentang Kelantan tempoh hari di saingan Piala FA, di mana kita menang 2-1 lah pada perlawanan tersebut. Ia adalah merupakan satu perlawanan kemenangan yang agak mengejutkan untuk aku, dan aku sendiri menyatakan yang kita akan tewas 0-2 dan kita akan membuat comeback di Likas. Lebih kurang macam tu. So perjalanan di saingan Piala FA ni sukar lah, aku katakan begitu. Tapi kita macam menidakkan kesukaran tersebut, sebaliknya mengiyakan peluang kita untuk kekal bersaing di Piala FA. Lebih kurang macam tu. Cuma sekali lagi aku katakan, ianya bukan aku boleh anggap sebagai comeback untuk Sabah FC, kerana corak permainan Sabah FC ni waktu penonton tu masih banyak lagi benda yang perlu diperbaiki lah. Cuma sekali lagi yang menarik di sini adalah statement yang dikeluarkan oleh JP. Ada dua, aku akan baca sekarang. Satu ialah bagaimanapun ini baru fasa pertama. Maksudnya perubahan corak permainan, dan kami akan bertambah baik selepas ini. Itu yang dikatakan oleh JP, dan seterusnya JP ada mengatakan yang identiti ini ambil masa, tapi kalau pemain terus kekal dengan corak yang diterapkan, Sabah akan jadi lebih mantap, katanya. Okey, pertama sekali aku ingin bercerita mengenai identiti Sabah FC, di mana ini merupakan satu benda yang penting untuk kita ketahui lah. Sepanjang 3 musim bersama OKS, di situ kita tahu apa identiti Sabah FC, bagaimana corak permainan Sabah FC, apa formation Sabah FC, di mana kita memang cukup sinonim dengan formation 3-4-3, kuat di bahagian tengah, lebih kurang macam tu, kerana memang banyak kita pemain di bahagian tengah. Selepas tu kita lebih melancarkan serangan kita dengan menggunakan di bahagian sayap, dan seterusnya. Of course time tu memang banyak orang komplain long ball lah daripada Sabah FC, walaupun long ball tapi tetap berhasil. Jadi basically itu adalah identiti Sabah FC. Itu adalah corak permainan yang memang bilang orang dalam darah daging untuk player-player Sabah FC lah. Memang diorang sudah cukup biasa dengan corak permainan tersebut. Tapi setelah pemergian OKS, kemasukan JP ke dalam Sabah FC ni, kita nampak ada besar corak permainan, formation, apa yang cuba diterapkan, diperkenalkan oleh JP ni memang cukup berbeza daripada apa yang telah biasa kita saksikan pada 3 musim sebelum ni. So, sedangkan kita sendiri pun sudah melihat kelainan tersebut, apatah lagi pemain Sabah FC yang kebanyakannya masih lagi berada dalam skuad Sabah FC ni, yang telah 3 musim dibentuk dengan menggunakan identiti OKS tu, terpaksa merubah identiti tersebut dalam jangka masa yang singkat. Aku akan nyatakan kenapa singkat, untuk cuba membiasakan diri mengekalkan momentum terbaik 3 musim kita di saingan Liga Super ni. Itu yang kita, pemain-pemain kita alami sekarang ni lah, dan ianya bukan satu benda yang mudah. Ianya bukan benda yang seperti kita belek buku macam tu, yang kau belek-belek senang macam tu saja. Bukan macam tu. Ianya adalah merupakan perubahan identiti, perubahan kebiasaan yang terpaksa dilalui oleh pemain-pemain Sabah FC, dan of course JP pula
terpaksa akur yang pemain-pemain ni belum lagi mampu untuk menterjemahkan apa yang cuba JP sediakan untuk mereka ni lah. Okey, bercerita mengenai jangka masa yang pendek ni, benda ni memang aku sudah sentuh balik-balik lah. So again, ini adalah open conversation lah. So ini pendapat aku, tidak semestinya betul. Anda sekali lagi boleh meluahkan pada pandangan komentar di bawah. Dan aku ni cuba mau berkongsi dengan kamu apa yang terjadi sekarang dalam skuad Sabah FC ni lah. Okay? Bukan aku bagi alasan kenapa kelab kita tak kuat apa semua. Tapi sebaliknya ini adalah realiti yang kita lalui. Okay, jangka masa yang singkat tu, again ini adalah benda yang kita balik-balik sentuh untuk Sabah FC. Di mana aku akan mengulangi sekali lagi sewaktu kita pramusim. Pramusim yang telah kita lalui bagi aku adalah pramusim yang cukup gagal yang telah dipersiapkan. Okay, I have to blame on the management lah. Minta maaf di sini ya. Kalau ada orang-orang management nampak sini, adalah persediaan gagal yang telah disediakan oleh manajemen Sabah FC, di mana JP ni kita tahu sebenarnya sudah ada di sebalik tabir sewaktu persiapan pramusim tersebut. Cuma dia diperkenalkan last minute sewaktu perlawanan pertama kita di saingan Liga Super menentang Kuala Lumpur. Itu kita seri perlawanan tersebut. Kalau kamu tengok, perhatikan perlawanan pramusim persahabatan tersebut yang telah dikendalikan oleh Alto Linus dan of course Martin Stano adalah daripada apa yang mereka pelajari, mereka gunakan kembali ilmu-ilmu daripada OKS. Tapi okey, mungkin anda boleh cakap, jadi kenapa kalau diorang menggunakan ilmu-ilmu taktikal yang sama daripada OKS, kenapa tidak kekalkan mereka dan kenapa ianya tidak begitu menjadi seperti mana OKS lakukan? Kamu kena ingat, mastermind adalah OKS. Penuntut dia adalah dua individu yang aku sebut tadi. So, yang mempunyai ilmu yang mendalam adalah OKS. Yang menuntut adalah diorang dua ni. So, mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup dalam seperti mana yang dimiliki oleh OKS. Itu pasal kenapa taktikal yang sama, pemain yang sama, tapi execution dan result yang berbeza. I'm talking about experience sekarang ni. Itu yang cuba aku mau sampaikan kepada anda. Dan that is why juga kenapa aku macam tidak bersetuju untuk meneruskan Alto Linus dan juga Martin Stano as a head coach. Tapi aku tidak masalah untuk mereka ni dilantik untuk menjadi pembantu kerana mereka memang memerlukan masa untuk mempelajari, mendalami ilmu mereka lagi lah untuk mengendalikan satu kelab profesional yang beraksi di saingan yang paling utama. Di saingan bola sepak tempatan kita ni. Lebih kurang macam tu. Kita tidak boleh meletakkan sebarang orang. Sekiranya kita ingin kekal konsisten menjadi top 3, kita tidak boleh meletakkan sebarang orang di hot seat tersebut. Kita perlu meletakkan individu yang mempunyai pengalaman di hot seat tersebut. Aku ulangi sekali lagi. Again, taktikal yang sama, terapan yang sama, tapi again, apa yang membezakan di antara OKS, Alto dan juga Martin Stano sekali lagi adalah pengalaman mereka. So, masuk kepada cerita JP sekarang. Aku boleh katakan JP adalah merupakan salah satu coach yang antara coach yang berpengalaman di saingan Liga Super ni. Tapi kita kena ingat, ini adalah musim pertama beliau beraksi di saingan bola sepak tempatan kita. Actually kalau kamu track back rekod JP ni pun sebenarnya bukanlah cemerlang sangat pun sewaktu beliau berada di Australia. Tapi cuma kalau aku bandingkan sekali lagi pengalaman Alto Linus, pengalaman Martin Stano dan JP ni, JP mempunyai kelebihan pengalaman untuk mengendalikan kelab berbanding mereka dua ni. Okey, itu satu. So, kemasukan JP ni tidak sama, sekali lagi seperti mana aku telah sentuh di awal video ni, terapan yang cuba diberikan oleh JP ni tentang formation, apa yang beliau inginkan, resepi beliau tidak sama dengan apa yang dimiliki, yang diberikan oleh OKS, Alto Linus dan juga Martin Stano. Jadi di sinilah kenapa wujudnya macam kelang kabut sikit untuk skuad Sabah FC kita ni. Di sinilah kenapa terjadinya keputusan-keputusan yang kita tidak inginkan untuk Sabah FC ni, sekali lagi kerana persiapan pramusim yang gagal dilakukan dengan baik oleh manajemen Sabah FC. Bagi aku, sekiranya Martin Stano diumumkan lebih awal sebelum pramusim, sewaktu pengambilan pemain-pemain,
aku rasa di situ kemungkinan besar akan memberikan impact yang berbeza lah untuk skuad Sabah FC, dan kemungkinan besar juga akan memberikan result yang berbeza untuk perlawanan-perlawanan yang telah kita lalui yang tidak begitu bagus ni. So, aku kesian untuk JP, aku kesian untuk pemain kita kerana mereka terpaksa seolah-olah memberikan 6 perlawanan utama Sabah FC ni sebagai pramusim kepada mereka. Malangnya itu yang telah berlaku untuk Sabah FC. Di sinilah yang aku mengatakan kegagalan yang telah dilakukan oleh manajemen Sabah FC tentang persiapan skuad Sabah FC sebelum bermulanya saingan Liga Super ni lah. Aku ndak mengatakan yang sekiranya JP lebih awal dimasukkan kita akan conquer the league. Aku tidak akan katakan begitu. Aku tidak akan mensahkan benda itu akan terjadi. Tapi at least apa yang cuba diterapkan oleh JP itu dapat dihadam oleh pemain Sabah FC lebih awal sebelum bermulanya saingan Liga Super ni. Itu yang terjadi sekarang ni, dan again daripada perkongsian yang telah aku berikan di awal tadi, di mana identiti ini yang cuba diberikan oleh JP ni kerana JP mempunyai playing style yang berbeza, memerlukan masa untuk pemain-pemain kita menyesuaikan diri. Again, okay, identiti ni berbeza daripada apa yang diberikan oleh OKS, Alto Linos dan juga Martin Stano, di mana kita sendiri sedar tentang formation yang cukup berbeza diberikan oleh Martin Stano. Apatah lagi menetapkan pemain di atas padang pun ada perbezaan jugalah tentang position pemain. So rombakan yang besar telah dan perlu dilakukan untuk mengikut kesesuaian JP ni. So no point kita appoint JP tapi tidak menggunakan kepakaran beliau di dalam skuad Sabah FC ni. Itu yang ingin aku kongsikan kepada anda dan kita perlu tahulah. So of course hasil daripada apa yang diperkatakan ni, sekali lagi aku tidak akan menganggarkan untuk perlawanan di hadapan ni akan mendapat result yang kita inginkan, kerana sekali lagi unfortunately ianya akan mengambil masa untuk kelab kita ni menyesuaikan diri dengan apa yang cuba JP lakukan. So sama ada sekarang ni kita perlu trust the process dan bersabar, ataupun kita mau membuang JP ni dan satu lagi rombakan perlu dilakukan mengikut kesesuaian coach yang akan datang pula, yang kemungkinan besar sekali lagi akan mengambil masa untuk coach tersebut menyesuaikan diri dan untuk pemain kita menyesuaikan diri juga dengan taktikal baru yang diperkenalkan oleh coach itu pula. So kamu timbanglah sendiri apa yang kamu inginkan sekarang ni. So bagi aku personally, walaupun actually kalau kamu tanya aku, keyakinan aku terhadap JP ni memang semakin rendah, tapi hasil daripada apa yang telah statement dikeluarkan oleh JP ni, so aku ingin memberikan dia peluang. Of course, you have no choice juga setakat ni, di mana aku nampak dia akan menghabiskan saingan Liga Super ni, dan kemungkinan besar kita tidak akan berada di kedudukan yang kita inginkan. Tapi at least penerapan tersebut berjaya dilakukan untuk persediaan yang akan datang lah. So macam I know this is macam pemikiran ni macam very low kind of thinking, macam seperti yang aku katakan pada video sebelum ni, aku tidak sepatutnya memikirkan benda-benda yang di bawah ni, sepatutnya kita perlu memikirkan benda yang lebih atas. Tapi unfortunately this is the reality yang kita lalui sekarang ni, dan I have to lower my expectation lah untuk skuad Sabah FC. Tetap sokong guys, okay? Walaupun aku kritik, walaupun aku marah, tetap sokong terhadap Sabah FC ni. Itu there is no doubt about that lah. Okay guys, itu adalah perkongsian secara spontan yang aku lakukan mengenai keberadaan Sabah FC ni. So aku ingin mendengar pendapat anda pula mengenai benda-benda yang aku kongsikan dan mengenai statement yang telah dikeluarkan oleh JP ni mengenai keberadaan skuad Sabah FC kita sekarang. Dan tekan pada pandangan di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.